yuyassar lima khuliqa lahu, dan tetapi semuanya dimudahkan bagi barang yang dijadikan baginya. Baik, kita tengok skop hadis ni cerita. Hadis ni dia cerita qada dan qadar. Yang payah banyak setengah manusia dia nak faham. Dia ada qada mabram, dia ada qada muallaq. Mana satu qada mabram, mana satu qada muallaq. Itu kita ngaji suku dalam kitab-kitab usul din, dia bagi tahu siapa. Tapi kerangka hadis ni, pertamanya dalam surah Hud ayat yang ke-105, sebahagian daripada ayat itu menceritakan keadaan di padang mahsyar, di mana Allah telah memberitahu cerita yang akan berlaku pada hari kiamat. Faminhum syaqiyun wa sa'idun. Fa tu maka sebahagian daripada mereka yang duduk pada hari kiamat ni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dibentangkan Qadir Rabbul Jalil, syaqiyun, celaka. Dia tu dia celaka. Saya baca celaka. Celaka dia kata. Golongan ni celaka. Wa sa'idun, ada sebagai golongan lagi, golongan-golongan yang bertuah. Jadi syaqi maknanya dia celaka. Sa'id maknanya bertuah. Lepas tu Ahmad Sa'id tu jadi MD bertuah. Nama Ahmad Sa'id. Alhamdulillah, dah. Jangan bagi nama Ahmad Syaqi, berat. Syaqi tu maknanya celaka. Baik. Ayat ni cerita dia belum berlaku, kerana dia menceritakan hari kiamat. Tapi Maha Suci Allah yang memiliki segala-galanya, berhak dia menceritakan benda yang belum berlaku lagi, diceritakan terlebih dahulu. Apa faedah dia? Kita boleh jaga diri kita. Kalau dah cerita sampai tahap tu, tak nak ambil berat juga, tak nak ambil iktibar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pasal kita ni orang yang berakal, seruan Islam sampai, sehat panca indera, ahli nazar, boleh berfikir, boleh tengok saham turun naik tu, boleh berfikir lah maknanya. Boleh beza kudu raya kudu je, boleh fikir lah tu maknanya. Jadi bila diberitahu, maka manusia sepatutnya mengambil iktibar. Tapi Allah bagi tahu, dan Allah peringatkan, wala takum minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang yang lalai, kerana orang yang lalai ni diberi peringatan pun tak jalan juga. Kita minta kita jadi orang yang tak lalai, yang bila diberi peringatan kita sambut dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat melaksanakan segala bentuk ketaatan insya-Allah. Jadi faminhum syaqiyun wa sa'idun, maka setengah mereka itu golongan celaka dan setengah lagi mereka itu orang yang bertuah. Maknanya golongan yang celaka telah pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa juta orang, berapa bilion orang telah siap. Ada dalam ilmu Allah, Allah cerita dalam surah Hud. Dan berapa ramai golongan yang bahagia telah pun ada dalam ilmu Allah, Allah cerita dalam surah Hud, benda tu pasti akan berlaku. Timbul persoalan di sisi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fa'ala ma na'mal. Jadi kalau ada ahli bahagia itu telah pun siap ditetapkan, kalau ahli yang celaka itu telah pun siap ditetapkan, bukti dia faminhum syaqiyun wa sa'idun. Fa'ala ma na'mal, kita beramal ni atas apa? Atas perkara yang telah selesai ataupun atas perkara yang belum selesai. Tuan-tuan datang semayang, tuan-tuan duduk syaqiyun ke wa sa'idun, tuan-tuan tahu tak? Yang tahu perkara itu hanya Allah. Jadi semayang macam mana ni? Kan semayang rupanya syaqiyun. Baik tak payah, baik pergi AF3. Akan timbul persoalan macam ini. Inilah bab antara bab yang terpenting dalam usuluddin. Ini tuan-tuan kalau tidak diimbangkan, tidak dipahami betul-betul, dia akan lahirkan golongan yang frustrated dengan hidup dia. Kerana apa? Dia menjangkaui syariat, dia pakai hakikat. Saya biasa baca surat khabar kadang-kadang bila diinterview pelacur-pelacur setengahnya, dia kata kenapa saya dah tak nampak jalan. Saya rasa biarlah betul-betul Allah dah tetapkan saya macam gini, saya redha je lah. Redha? Pasal apa dia redha tu? Dia tak faham masalahnya lah. Jadi ayat ni apabila ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi jawab apa? Nabi kata kita ni beramal atas perkara yang telah ditetapkan. Maknanya syurga mana tuan-tuan duduk, syurga mana saya duduk, insya-Allah ada dah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak tahu.
Kita tak tahu. Cumanya Nabi kata wajarat bihil aqlam, telah berlari dengan dia oleh qalam. Qalam telah siap tulis takdir semua siap. Sampai hari masuk syurga dan selama-lamanya tu telah siap takdir itu ditulis atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Umar walakin kullun muyassar lima khuliqa lahu. Dan yang penting lagi dikata wahai Umar, tetapi semuanya dimudahkan bagi barang yang dijadikan baginya. Maknanya walaupun ayat tu menyebut ada dah golongan yang celaka ditetapkan berapa ramai, golongan yang bahagia pun ditetapkan berapa ramai, tapi Rasulullah memberi satu cara untuk kita positif. Kamu akan ditunjukkan jalan-jalannya. Kita baca syarah dulu. Masalah orang yang celaka dan orang yang bertuah. Ni kisah hadis ni yang mensyarahkan, yang menguraikan ayat surah Hud 105 ni. Maka celaka itu dua. Celaka ni dia ada dua jenis, kata Syekh Marbawi rahimahullah ta'ala. Pertamanya celaka di dunia dan celaka di akhirat. Begitu juga tuah. Itu dua, iaitu tuah di dunia dan tuah di akhirat. Kalau ada tuah di yang ketiga pun hang tuah, tapi dia pun dah tak ada. Tuah ada dua, dunia akhirat. Celaka ada dua, dunia dan akhirat. Maka yang dibicarakan di sini, saya kata nak faham ayat tu, nak faham maksud ayat tu, ulama hadis dia menguraikan. Maka yang dibicarakan di sini ialah celaka akhirat dan tuah akhirat. Dia tak cerita tuah dunia, tuah akhirat. Tuah dunia, celaka dunia dia tak cerita kat sini. Ayat ni betul-betul khususnya menceritakan golongan yang bertuah di akhirat dan golongan yang celaka di akhirat. Adapun orang yang celaka di akhirat itu iaitu orang yang tiada percaya akan Allah, kafir wa iyadzubillah min dzalik. Kafir. Sebab tu haram kita merayakan perayaan agama yang lain daripada agama Islam. Haram. Tak boleh. Dan kita dari sudut etikad, kalau kita beretikad, itu Tuhan dia, itu Tuhan dia, itu Tuhan dia, Allah Tuhan kita, masih lagi salah. Sebab la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan ni siapa? Allah saja. Maka itu mereka menganggap Tuhan, itu kesesatan mereka. Kita tak boleh iktiraf yang batu kek besar tinggi lampai itu bukan Tuhan. Mereka menganggap itu Tuhan. Itu statement kena keluar macam itu. Kalau kita mengiktiraf itu Tuhan, tak betul la ilaha illallah itu. Kita menafikan. Tidak ada dah Tuhan yang tu bukan Tuhan. Mereka panggil saja Tuhan. Kerana Tuhan yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni, yang celaka di akhirat ni tak percaya akan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kafir dan menyalahi hukum Allah. Itu pun golongan yang celaka. Sebab apa? Golongan yang celaka ni dia dua. Pertama, dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka, iaitu kafirah. Yang keduanya, golongan munafik pun dia akan kekal. Yang fasik, mati tak tempat bertaubat dan mati tidak ada lagi dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Nabi pun tak nak bagi syafaat sampai hari kiamat. Ulama pun tak nak bagi syafaat dekat dia sampai hari kiamat. Kerabat dia yang hafiz Quran pun tak nak bagi syafaat pada dia. Maka orang ni akan dihembankan ke dalam neraka, disebut juga sebagai golongan yang celaka. Tadi kita baca doa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada azab api neraka, dengan maksud kita tak nak langsung disentuh oleh api neraka. Itu kita punya target kita. Maka bila kita letak target Allahumma ajirna minan nar, perbuatan kita 24 jam mesti menjurus ke arah itu. Dia tak cukup setakat zikir semata-mata, tak cukup. Dan menyalahi hukum Rasulullah, tu. Maka sebesar-besar salahnya ialah kufur, dan yang di bawahnya dinamakan maksiat. Bawah sikit pada kafir, kufur ni ialah maksiat. Apa itu maksiat? Segala bentuk pertentangan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tak sempat bertaubat. Apa Allah tidak ampunkan dosa dia? Dia dikatakan mati dalam maasi, mati dalam maksiat. Maka dia disebut dalam Quran sebagai golongan yang celaka.